Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Okey. Jadi hari ni kita masuk tajuk baru. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Nampak tak ni apa? Siapa tahu? Kaabah. Ha? Kaabah. 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 Kaabah ni apa? Tempat apa? Siapa tahu Kaabah ni tempat apa? Selalu orang pergi Kaabah ni untuk apa? Mengerjakan haji dan umrah. Mengajarkan haji dan umrah. Okey. Jadi Kaabah ni juga adalah kiblat kita. Kan kita semayang kan 5 kali sehari. Jadi kita berpandukan kiblat mengikut arah Kaabah ni. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar tentang kemunculan perkembangan tamadun Islam. Okey. Pengenalan dia. Okey. Kelahiran Nabi Muhammad SAW telah membawa rahmat kepada seluruh alam, terutama dalam melakukan perubahan kepada masyarakat Arab dari sudut akhlak, akidah dan juga syariah. Okay. Sebelum ni kita dah belajar tentang kehidupan masyarakat Arab Jahiliah kan. Kita tengok masyarakat Arab Jahiliah ni sering melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam. Jadi selepas kehadiran Rasulullah, selepas kelahiran Rasulullah, Rasulullah ni telah membawa ajaran Islam yang membetulkan akhlak, akidah dan juga syariat masyarakat Arab. Okay. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 570 Masihi. Baginda dilahirkan dalam keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibu baginda bernama Aminah binti Wahab. Okay. Abdullah telah meninggal dunia semasa Nabi berada dalam kandungan ibunya. Ketika baginda berusia 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia dan dipelihara oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Okay, selepas 2 tahun dipelihara oleh Abdul Muttalib, datuknya Abdul Muttalib tu meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW ni dijaga dan dipelihara oleh ayah saudaranya iaitu Abu Talib. Baginda pernah berniaga ke Syam dan sekitar kota Mekah. Baginda juga menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Budi pekerti yang mulia dan amanah mewujudkan rasa hormat Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga membawa kepada perkahwinan mereka. Okey. Jadi dekat sini dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tu dilahirkan dalam keluarga ternama iaitu suku Quraisy Bani Hashim. Kan kita belajar minggu lepas pelajaran sesi sebelumnya yang masyarakat Arab Jahiliah ni dia ada banyak kabilah kan, dia ada banyak kabilah, dia ada banyak suku. Jadi Nabi Muhammad SAW ni terlahir dalam suku yang ternama. Okey. Dikatakan Bani Hashim ni yang memegang kunci ataupun memegang kuasa yang besar dekat Mekah. Okay. Kan ada lagu tentang kelahiran Rasulullah macam ni. Cikgu nyanyi jap.
Malam Isnin subuh yang indah, 12 yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah Zurat yang syahadah. Maksudnya dia menceritakan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW tu. Okey, tapi sebelum tu nama Muhammad ni masa tu tak ada lagi bayi yang nama yang ada nama Muhammad. Tapi ahli kitab ataupun masyarakat Arab Jahiliyah pernah menamakan anak-anak mereka ni dengan nama Muhammad. Tapi Allah maksudnya Allah meninggalkan mereka. Maksudnya bayi yang bernama Muhammad sebelum kelahiran Nabi ni meninggal sebelum dia besar. Jadi Nabi Muhammad lah orang yang pertama menggunakan nama Muhammad, iaitu yang terpuji daripada dia kecil sampailah besar. Ada satu qasidah yang cikgu pernah dengar sebelum ni. Dia bunyi macam ni. Ahlul kitab menamakan anak mereka dengan Muhammad, tapi mati semuanya kerana Allah sudah pun memelihara nama mulia kekasih yang tercinta. Maksudnya Allah telah simpan nama Muhammad tu untuk Nabi Muhammad. Jadi dia tak nak orang lain guna nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi. Macam tu. Okey. Kan kat sini tengok Nabi Muhammad ni dia anak yatim piatu daripada dia kecil, daripada dia baby lagi. Maksudnya dalam perut ibu dia lagi, dalam perut Aminah lagi, ayah dia dah meninggal dunia. Jadi selepas dia lahir, Aminah sakit dan Aminah ni dia tak dapat menyusu Nabi. Jadi Nabi ni telah menyusu dengan ramai, dengan beberapa ibu susuan lah. Antaranya Halimatus Sa'diyah, Ummu Aiman. Jadi mereka ni lah yang membantu membesarkan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW ni tak ada tempat untuk berlindung. Okay. Selepas Nabi Muhammad SAW besar, dia pun bekerja dengan Siti Khadijah. Dia bekerja sebagai apa? Dia bekerja sebagai peniaga. Dia menjual barang jualan Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah ni tengok, Nabi Muhammad SAW ni dia jujur, dia bertanggungjawab, dia berjual tu banyak keuntungan. Jadi Siti Khadijah pun rasa kagum dengan Nabi dan mereka pun berkahwin. Okey. Penerimaan wahyu pertama pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ni bersamaan 6 Ogos tahun 610 Masihi di Gua Hira. Merupakan detik pertama permulaan tamadun Islam. Wahyu pertama turun dari surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, jadi sekarang cikgu nak minta seorang bacakan surah Al-Alaq ni. Cikgu nak pilih siapa kat sini. Suruh baca. Hifzan boleh? Hifzan Afnan boleh? Hifzan Afnan boleh tak baca? Boleh. Boleh, okey. Tolong baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Okey, terima kasih Ifzan Afnan. Okey. Melalui surah Al-Alaq ni, dia bermula dengan perkataan Iqra. Tadi Ifzan Afnan baca. Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabb. Maksudnya, Iqra, bacalah. Bismi. Bismi, ba tu menunjukkan dengan. Ismi, nama. Rabb, Tuhan. Jadi, Iqra bismi rabb. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Okay. Jadi, tapi masa ni Rasulullah SAW dia tak pandai membaca. Dia tak pandai membaca. Jadi, dia tak tahu macam mana nak baca. Jadi, malaikat Jibril yang menurunkan surah yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasulullah Nabi Muhammad ni. Jibril pun ajar Nabi membaca. Jadi, wujudlah sesi membaca dan menulis, iaitu merupakan asas ilmu pengetahuan untuk melahirkan tamadun. Dengan adanya pengetahuan dalam kemahiran membaca dan menulis tu, maka tamadun Islam pun bolehlah berkembang. Okay. Melalui semangat Iqra iaitu membaca ni, maka lahirlah tamadun Islam yang berkembang maju. Okay. Wahyu yang kedua iaitu melalui surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah atau Rasulullah. Baginda diwajibkan menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta seorang lagi baca surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Zatul boleh Zatul? Zatul Ifa boleh baca? Zatul ada tak? Boleh ke baca Zatul? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Okey, terima kasih Zatul. Okey, melalui surah Al-Muddathir ni, dia menunjukkan bahawa maksud dia kita tengok. Hai orang-orang yang berkumul. Berkumul tu maksudnya berselimut. Bangunlah. Kum fa'anzir. Bangunlah. Bangunlah. Kum tu bangun berdiri. Kum fa'anzir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir. Dikata apa? Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa rabbuka fakabbir. Dan Rabbaka Tuhanmu. Rabbaka fakabbir. Agungkanlah. Fakabbir ni kata asal dia adalah kubro. Bermaksud besar, agung. Macam tu. Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi melalui maksud ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni telah diisytiharkan sebagai pesuruh Allah ataupun pemimpin bagi ajaran Islam. Sebab apa? Turunnya surah Al-Muddathir tu. Sebab tadi ayat pertama dia ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Masa tu Rasulullah dia baru balik daripada Gua Hira. Kan dia
dia mengasingkan diri ataupun beruzlah di Gua Hira. Jadi bila dia mula-mula dia jumpa dengan Jibril tu, dia takut. Dia terketar-ketar, dia takut. Sebab dia tak pernah lagi berjumpa dengan malaikat Jibril macam tu. Pertama kali dia rasa takut. Jadi dia balik rumah. Lari-lari dia balik rumah, dia terus berselimut. Lalu turunlah ayat surah Al-Mudassir tu. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berkumul ataupun yang berselimut. Nabi lah. Nabi Muhammad dia tengah berselimut. Kum fa'anzir. Bangunlah. Macam tu. Jadi melalui dua wahyu tu daripada surah Al-Alaq dan juga surah Mudassir tu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni telah pun dipilih Allah sebagai pemimpin agama Islam. Okey. Penyebaran agama Islam ni cara ataupun Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Ada dua cara. Cara yang pertama secara rahsia. Cara yang kedua secara terang-terangai. Secara rahsia. Okey, cara rahsia dulu berlaku selama 3 tahun. Okey. Maksudnya 3 tahun Nabi Muhammad SAW ni dia sebarkan agama Islam secara senyap-senyap, secara rahsia. Individu awal yang memeluk Islam antaranya adalah Siti Khadijah, isteri Nabi, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Dakwah Islam juga disebarkan melalui sahabat baginda dan melalui dakwah di rumah Al-Aqam bin Abi Al-Arqam. Jadi semasa penyebaran agama Islam secara rahsia ni dia berlaku selama 3 tahun. Hanya orang yang terdekat dengan Nabi sahaja yang mempercayai Nabi dan memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi ni dibuat melalui dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey. Seterusnya, cara yang kedua iaitu secara terang-terangan. Baginda berdakwah kepada kaum keluarga di Bukit Safa. Namun baginda mendapat tentangan daripada bapa saudaranya iaitu Abu Lahab. Walaupun mendapat tentangan daripada masyarakat Arab Quraisy, baginda tetap tabah menghadapinya. Okey. Tadi Nabi berdakwah secara senyap-senyap, secara sembunyi. Okey, kemudian bila dah yakin selepas 3 tahun tu, Nabi pun cuba untuk berdakwah secara terang-terangan, tapi masyarakat Arab tak nak terima ajaran Islam. Sebab apa? Sebab mereka masih percaya dengan kepercayaan yang dianuti oleh nenek moyang mereka. Bapa saudara Nabi sendiri pun tak percaya tentang tentang ajaran yang Nabi bawa. Okey. Kemudian Nabi pun berhijrah ke Madinah. Penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah. Baginda telah berhijrah ke Madinah dan disambut baik oleh masyarakat Madinah. Baginda menjadi pemimpin dan diangkat menjadi pemimpin. Baginda telah merangka piagam Madinah yang bertujuan membentuk sebuah negara Islam dan yang adil dan maju. Tadi selepas baginda Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan tapi tidak diterima dan dapat banyak sangat tentangan, banyak sangat halangan. Jadi Nabi pun mulalah berhijrah ke Madinah. Jadi dekat Madinah ni baginda diraikan. Baginda kedatangan Nabi Muhammad SAW tu diraikan. Masa ni kalau kamu pernah dengar cerita yang Nabi Muhammad SAW ni dengan Sayyidina Abu Bakar, dia bersembunyi di Gua Thur. Sebab apa? Sebab nak lari daripada kaum Arab Quraisy tadi yang dicari. Sebab kaum Arab Quraisy cari Nabi. Cari untuk bunuh Nabi lah sebab dia bawa ajaran baru. Jadi masyarakat Arab tak nak terima. Sebab tu Nabi Muhammad SAW
berhijrah ke Madinah. Okey, ni sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, siddiq, iaitu berkata benar. Kedua, tabligh, menyampaikan. Ketiga, amanah, iaitu dipercayai. Dan keempat, fatonah, bijaksana. Okay. Nabi Muhammad SAW ni dia sentiasa berkata benar. Sampai kan ada peristiwa Isra' Mi'raj tu, kan daripada Mekah ke daripada Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian daripada Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan tu hanya berlaku satu malam je kan. Bila Nabi Muhammad SAW bercerita tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj tu, ramai yang tak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tetap percaya apa yang dikatakan oleh Nabi. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW sentiasa berkata benar. Sentiasa jujur. Tak pernah menipu. Okey. Yang kedua, tabligh, iaitu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran agama Islam. Menyampaikan nilai-nilai murni. Menyampaikan sifat yang terpuji kepada masyarakat supaya dapat dicontohi. Seterusnya adalah dipercayai. Nabi Muhammad SAW ni dipercayai. Sebab itu Siti Khadijah percaya kepada Nabi sehingga bagi Nabi berniaga membawa barang dagangannya, menjual barang dagangannya. Okay. Sebab Nabi Muhammad SAW ni seorang yang boleh dipercayai. Dan Nabi Muhammad SAW ni seorang yang bijaksana, fatonah bijaksana. Penyebaran agama Islam di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okay. Selepas kewafatan Nabi, penyebaran agama Islam ni telah diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Sahabat-sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi dan digelar sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Penyebaran Islam di masa zaman ini bukan sahaja telah berkembang di Mekah dan Madinah, malahan telah sampai ke utara semenanjung tanah Arab, meliputi Iraq, Syam dan juga Mesir. Boleh off mic? Masih tak Azwan, boleh off mic? Masih tak Azwan, boleh off mic? Kerja apa? Okey. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin ni ada empat orang sahabat terdekat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib. Okay, ingat ada empat sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Okay, kita tengok zaman Abu Bakar pula. Zaman Abu Bakar mengetuai peperangan Aridah, iaitu memerangi golongan murtad kerana enggan membayar zakat. Tentera Islam mencapai kemenangan dan semakin ramai memeluk Islam. Melalui peperangan Aridah ni, selepas kewafatan Nabi, ada ramai sangat orang yang mengaku sebagai Nabi selepas kewafatan Nabi. Nabi Muhammad SAW kan adalah Nabi yang terakhir.
Tapi selepas tu ada yang mengaku dia adalah Nabi. Okey. Dan juga enggan membayar zakat, golongan yang enggan membayar zakat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni dia mengetuai peperangan. Peperangan apa? Peperangan untuk melawan golongan ni lah, golongan Aridah ni. Sebab itu tentera Islam mencapai kemenangan dan semakin ramai memeluk Islam. Seterusnya zaman Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni menghantar golongan peneroka untuk membuka wilayah baru di utara semenanjung tanah Arab seperti Iraq, Mesir dan Syam. Pembahagian wilayah Islam yang luas kepada beberapa bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Jadi zaman Umar bin Al-Khattab ni Islam ni dah meluas dah. Kiranya Umar ni dia dah dihantar orang untuk menyebarkan lagi agama Islam dekat mana? Dekat utara semenanjung tanah Arab. Kemudian zaman Khalifah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni dia mentadbir wilayah Islam yang luas, merangkumi kerajaan Parsi dan beberapa bahagian di kawasan Byzantium di Laut Mediterranean. Uthman bin Affan ni juga melantik gubernur bagi mengetuai pentadbiran wilayah Islam. Ali bin Abi Talib pula, zaman Ali bin Abi Talib pula, Islam ni semakin kuat dan kukuh. Dan juga wilayah Islam ni semakin luas dan makmur. Okay, kita tengok daripada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali ni, kesemua ni tugasnya adalah menyebarkan agama Islam, meluaskan wilayah Islam. Okay. Penyebaran agama Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3 kerajaan Islam iaitu kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Uthmaniyah. Selepas kewafatan selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tu, berakhir kata saya cikgu ketika Perang Siffin. Perang Siffin tu di antara Ali dengan Umayyah. Ali dan Muawiyah. Muawiyah ni adalah pengasas kepada Bani Umayyah. Dan ketika peristiwa Perang Siffin itu wujudlah beberapa mazhab yang selalu kita dengar. Cikgu tak pastikan pernah dengar ataupun tak. Seperti Syiah, Khawarij, Syiah dan juga Khawarij. Golongan Syiah ni dia menyokong tindakan Sayyidina Ali. Tapi Khawarij ni dia keluar daripada kepimpinan Sayyidina Ali. Kiranya dia tak percaya dengan kepimpinan Sayyidina Ali. Pada peristiwa Perang Siffin tu ada kisah dia lah. Muawiyah ni dia dah nak menunjukkan kekalahan lah macam tu. Dan dia pun mengangkat Al-Quran. Dia pegang Al-Quran. Tapi dia sebenarnya cuma pura-pura je macam tu. Dia tak betul-betul pun mengalah dalam peperangan Perang Siffin tu. Jadi berlakulah beberapa perang, beberapa perselisihan faham. Sebab itu berpecahlah penganut ataupun pengikut Sayyidina Ali ni. Ada yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali, iaitu Syiah, golongan Syiah, dan juga yang keluar daripada kepimpinan Sayyidina Ali iaitu Khawarij, golongan Khawarij.
Khawarij tu dia bermula dengan perkataan kharaja. Kharaja iaitu keluar. Khawarij dia keluar daripada kepimpinan Sayyidina Ali dan dan berada di tengah-tengah. Dia tak menyokong Ali, dia tak menyokong Muawiyah. Dia berada di tengah-tengah. Macam tu. Jadi selepas berakhirnya zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, maka wujudlah kerajaan-kerajaan Islam yang tiga ni. Kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Utsmaniyah. Okey, kita tengok kerajaan Bani Umayyah. Perkembangan Islam semakin ketara terutama selepas pentadbiran diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik pada tahun 661 Masihi dan 750 Masihi sehingga 750 Masihi dan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol pada tahun 756 Masihi sehingga 1031 Masihi. Okey, perkembangan Islam Bani Umayyah ni dia terpecah kepada dua pentadbiran. Dua pentadbiran iaitu pentadbiran yang pertama berpusat di Damsyik dan yang kedua berpusat di Cordoba. Okey, Islam bertapak di India dan di Asia Tengah seperti Bukhara, Samarkand dan juga Khawarizmi. Utusan persahabatan juga telah sampai ke China. Islam juga telah sampai ke Afrika Utara dan turut tersebar ke Eropah, Andalusia, iaitu Spanyol, dan menjadi pintu masuk kepada benua Eropah. Jadi semasa kerajaan Bani Umayyah ni, Islam ni telah berkembang sehingga ke Asia, sehingga ke Eropah dan juga Afrika. Tadi zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tu, kerajaan Islam, penyebaran agama Islam tu hanya di kawasan semenanjung tanah Arab saja, di kawasan Arab saja. Tapi selepas kerajaan Bani Umayyah, Islam telah tersebar ke Afrika sehingga ke Eropah. Seterusnya kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ini berpusat di Baghdad dan kerajaan ini memerintah selama 5 abad. Itu bermula daripada 750 Masihi sehingga 1258 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah ini meneruskan kegemilangan tamadun Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat hingga ke Eropah. Islam juga telah berkembang di Samania dan Transylvania hingga ke barat India. Jadi selepas kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah pula bersambung dan meluaskan lagi pengaruh Islam tu sehingga ke barat India. Seterusnya adalah kerajaan Turki Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmaniyah berpusat di Anatolia. Dia berpusat di Anatolia. Perkembangan Islam seterusnya juga telah meluas hingga ke rantau Balkan, Eropah Timur, sepadan Rusia dan sekitar Laut Hitam, di samping mengekalkan kekuasaan Asia Barat. Pengaruh Turki Utsmaniyah juga telah sampai ke alam Melayu. Okey, jadi tadi kerajaan Bani Abbasiyah dia telah berkembang ke India, ke Asia Selatan India. Tapi kerajaan Turki Utsmaniyah pula dia telah berkembang sehingga ke Eropah Timur, dekat Rusia. Dia membentuk satu kawasan yang luas. Okey, kat sini kita tengok. Sini zaman Nabi Muhammad SAW. Mekah dan Madinah saja yang warna hijau ni. Ini semasa zaman Nabi Muhammad SAW lah. Kemudian yang warna biru ni zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sini. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab dah besar sikit dah sampai ke sini. Zaman Uthman bin Affan sini. Yang warna pink ni. Sini zaman Khalifah
Osman. Kemudian kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah. Lepas tu kerajaan Abbasiyah yang warna kuning ni. Sini. Kemudian kerajaan Turki Osmaniyah. Kat sini. Jadi kita tengok semakin besar telah semakin berjalannya waktu ataupun semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam ni, maka lokasi ataupun lokasi penyebaran agama Islam tu telah meluas sehingga ke Eropah, dekat kawasan Eropah. Ni Turki Osmaniyah, sini dah Eropah. Macam tu. Okey. Ada beberapa faktor penyebaran agama Islam. Faktor yang pertama adalah prinsip keterbukaan. Amalan toleransi, keterbukaan dan tolak ansur membolehkan tamadun Islam diterima umum. Okey, seterusnya prinsip kesaksamaan. Tamadun Islam berasaskan kesaksamaan dan keadilan. Kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa di dunia berjaya berbentuk ummah yang bersaudara. Seterusnya yang ketiga adalah dakwah. Pendekatan secara bijaksana dan berdiplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Keempat, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara lain seperti di Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Seterusnya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dan dengan pedagang luar negara seperti Asia dan Afrika telah menyebabkan Islam ini diterima dengan mudah oleh masyarakat negara tersebut. Seterusnya adalah pembukaan wilayah baru. Sejak zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, berlakunya pembukaan wilayah baru dan menyebabkan agama Islam tersebar secara meluas. Contohnya di Iraq, Mesir dan juga Syam. Dan yang terakhir adalah kesyumulan Islam. Keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju serta Islam tidak menolak sebarang kemajuan di dunia dari segi perbandaran dan juga pembangunan ekonomi di samping mendidik akhlak yang baik. Jadi menerusi faktor-faktor penyebaran Islam ini, kita tengok setiap pemimpin Islam, setiap pemimpin kerajaan Islam mempunyai cara ataupun misi mereka sendiri untuk memperluaskan lagi ajaran Islam. Okay. Seterusnya, kesimpulannya jelaslah bahawa peranan Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama Islam ni diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin yang menyebabkan Islam ni mulai menyinari dunia. Menyinari dunia tu bermaksud apa? Maksudnya sekarang ni Islam ni telah tersebar, telah meluas. Dekat mana-mana pun ada orang beragama Islam, sama ada majoriti ataupun minoriti. Sehinggalah dekat Malaysia sendiri, Islam ini menjadi sebagai satu agama yang rasmi di Malaysia. Kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga Turki Osmaniyah telah menyemarakkan lagi perkembangan tamadun Islam sehingga ke benua Eropah, Afrika dan juga Asia. Justru itu, kita perlu menghargai semangat kepimpinan pahlawan dan tokoh Islam dalam berusaha menyebarkan agama Islam dan bersyukur dapat lahir dan membesar dalam tata cara kehidupan seorang Muslim. Okey. Tadi kita tengok beberapa zaman
pemerintahan Islam. Bermula daripada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sehinggalah ke Turki Uthmaniyah. Melalui zaman-zaman tu kita tengok pemimpin-pemimpin Islam ni dia menyebarkan lagi, dia memperluaskan lagi wilayah-wilayah Islam sehinggalah Islam tu muncul di berkembang di Asia Tenggara. Okey. Setakat ni faham tak apa cikgu ajar? Faham. Faham. Faham Okey. Cikgu nak tanya. Okey. Sebutkan. Okey. Ada dua cara Nabi Muhammad SAW tadi dia menyebarkan agama Islam. Ada dua cara. Okey. Nyatakan. Sebutkan cara tu apa. Ada dua cara tadi. Secara rahsia dan secara terang-terangan. terang-terangan. Okey, secara rahsia dan juga secara terang-terangan. Okey, secara rahsia tu siapa je yang terlibat? Maksudnya siapa yang menyokong Nabi Muhammad SAW? Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar Al-Siddiq. Okey. Kalau secara terang-terangan tadi Nabi Muhammad SAW diterima ataupun tidak diterima? Diterima ataupun tidak diterima ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW dia berdakwah secara terang-terangan. Tidak diterima. Tidak, apa Mazaitun? Tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Kenapa Nabi Muhammad SAW ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak diterima oleh masyarakat Arab Quraisy? Sebab apa? Sebab mereka masih percaya dengan agama pegangan Datuk dan nenek. Sebab masyarakat Arab masih percaya dengan kepercayaan zaman jahiliah. Masih berpegang teguh pada ajaran Arab jahiliah. Okey, tadi kita ada tengok, Cikgu ada sebut tadi ada 4 khalifah. Zaman 4 khalifah ataupun 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Cikgu nak minta Min Halina sebut satu je khalifah. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Abu Bakar As-Siddiq. Auni, boleh tak sebut satu? Umar bin Al-Khattab. Umar, okey. Maizatun? Uthman bin Affan. Okey, Osman bin Affan. Lagi siapa Zatul boleh tak sebut lagi satu Zatul? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, okey. Kena ingat ada 4 Khulafa Ar-Rasyidin. 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Osman. Dan juga yang keempat Ali. Okey. Jadi kita ada tengok ada 7 faktor. 7 faktor penyebaran agama Islam. Cikgu nak Auni sebut 2 faktor penyebaran agama Islam. Dakwah, Dengan dakwah dan prinsip kesaksamaan. prinsip kesaksamaan. Okey. Min Halina, boleh tak sebut lagi 2? Hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik Dan perdagangan. dan perdagangan. Okey. Ada 7 sebenarnya. Ada 7 faktor. Kenapa pemimpin pemimpin Islam menyebarkan agama Islam, ada 7. Tapi misinya yang utama adalah untuk menyebarkan agama Islam.
sebab Nabi Muhammad SAW kan dah berpesan supaya menyebarkan agama Islam. Sehinggalah sampai sekarang masih lagi Islam ni perlu disebarkan. Mungkin ada lagi beberapa tempat yang tidak pernah mendapat petunjuk ataupun tidak pernah mendapat ajaran Islam, menerima ajaran Islam. Okey. Faham tak? Untuk sesi ni, faham tak? Faham. Okey. Jadi sampai sini je kelas kita. Nanti cikgu akan bagi kerja dekat dalam Telegram. Okey. Setakat ni je kelas kita. Assalamualaikum. Terima kasih Salam. cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.